Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk tentang perkembangan awal zigot dalam bab 4 pembiakan dan pertumbuhan biologi tingkatan 5. Okey, sebelum itu kita tengok proses persenyawaan. Proses persenyawaan adalah satu proses yang berlaku antara ovum dan sperma di dalam tiub falopio. Jadi kita boleh tengok dalam gambar rajah ini berjuta-juta sperma cuba untuk menembusi membran ovum, tetapi hanya ada satu sperma sahaja yang berjaya menembusi membran ovum dan mensenyawakan ovum. Proses persenyawaan akan berlaku apabila nukleus sperma bersenyawa dengan nukleus ovum membentuk zigot yang diploid. Sebaik sahaja satu sperma dapat menembusi dinding ovum, perubahan akan berlaku untuk menghalang kemasukan sperma lain. Perkembangan zigot, kita boleh lihat apabila proses pengovulan berlaku, usid sekunder dilepaskan ke tiub falopio di mana sperma akan cuba menembusi usid sekunder. Sebaik sahaja kepala sperma memasuki membran ovum, membran usid sekunder, ovum akan melengkapkan proses meiosis 2 membentuk satu ovum dan satu jasad kutub. Dan nukleus ovum akan bersenyawa dengan nukleus sperma membentuk zigot diploid yang diploid. Nukleus sperma yang haploid bersenyawa nukleus ovum yang haploid, N campur N membentuk 2N semula iaitu zigot yang dinamakan sebagai morula. Dengan peringkat ini, embrio mendapat nutrien dari rembesan kelenjar di dalam tiub falopio dan terdapat juga banyak silia di sepanjang tiub falopio yang membantu pergerakan embrio. Semasa embrio ini bergerak menuju ke uterus, adanya pukulan silia yang membantu embrio untuk bergerak ke uterus dan mendapatkan nutrien daripada kelenjar yang dirembeskan tiub falopio. Okey, apabila sampai di uterus, hari keempat, morula sampai mula berkembang menjadi blastocista secara mitosis dan sebahagian blastocista yang akan berkembang menjadi fetus. Dan akhirnya blastocista akan menjadi embrio. Okey, pada hari ke-6, embrio akan menembusi endometrium, maka penempelan berlaku. Proses penempelan ialah bermaksud embrio yang menembusi lapisan endometrium dan menempel pada dinding endometrium. Okey, blastocista akan membentuk unjuran seperti jari-jari yang dinamakan sebagai villus trophoblast, dan villus inilah yang bertanggam dengan endometrium. Okey, jadi selama 8 minggu, blastocista berkembang menjadi embrio, menyerap khasiat terus daripada lapisan endometrium, dan pada minggu ke-9, kehamilan, embrio dikenali sebagai fetus. Jadi boleh tengok ini adalah villus trophoblast. Villus trophoblast ni akan mencengkam dinding uterus yang berotot dan membentuk satu ikatan yang di mana plasenta akan terbentuk. Ini adalah fetus. Selagi mana ia tidak dilahirkan, ia dikenali sebagai fetus. Okey, fetus akan mendapat nutrien melalui plasenta. Jadi penempelan boleh berlaku sama ada di bahagian atas uterus, bahagian tepi, kiri dan kanan. Okey, secara ringkasnya, perkembangan zigot adalah apabila
dalam lelaki ditesti berlakunya spermatogenesis, membentuk sperma. Kemudian pada ovum berlakunya oogenesis, membentuk ovum. Kedua-duanya adalah haploid, di mana apabila ovum dan sperma bersenyawa membentuk zigot yang diploid. Zigot akan membahagi secara mitosis membentuk 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan akhirnya membentuk morula. Morula terus berkembang menjadi blastocista dan seterusnya menjadi embrio. Dan penempelan ini, penempelan di dinding uterus adalah penempelan embrio, dan embrio terus berkembang menjadi fetus, dan apabila ia dilahirkan, ia dinamakan bayi. Okey, kita tengok pembentukan anak kembar. Maksud anak kembar ialah apabila dua orang bayi yang dilahirkan oleh ibu dalam satu kehamilan. Kembar boleh jadi kembar seiras atau kembar tidak seiras. Okey, kembar seiras adalah persenyawaan satu sperma dan satu ovum, di mana satu embrio membahagi dua embrio. Ini menyebabkan kandungan genetik dan ciri fizikalnya sama. Dan kembar ini adalah seiras dan mesti sama jantina. Okay, kita boleh tengok satu sperma dan satu ovum membentuk zigot, kemudian membentuk morula dan membentuk embrio. Embrio ini kemudian membahagi menjadi dua embrio, dan apabila ia menempel, kembar ini akan ada kantung dan tali pusat sendiri tetapi berkongsi satu plasenta. Okay. Kemudian kembar tidak seiras adalah persenyawaan dua sperma dan dua ovum. Okey, mungkin ovari kiri mengeluarkan satu ovum dan ovari kanan mengeluarkan satu ovum. So, sperma mensenyawakan kedua-dua ovum membentuk dua zigot yang berasingan, dua morula yang berlainan dan dua embrio. Jadi ibarat ada dua baby yang tidak sama dan dia akan membentuk, di mana setiap embrio menempel sendiri membentuk dua plasenta dengan kantung dan tali pusat masing-masing. Jadi bayi ini boleh mempunyai kandungan genetik yang tidak sama, maka ia tidak seiras, boleh jadi sama jantina atau berlainan jantina. Dan yang ketiga adalah anak kembar siam. Kembar siam sama sebenarnya, asalnya adalah kembar seiras, persenyawaan satu sperma dan satu ovum, tetapi satu embrio itu membahagi menjadi dua, cuma ia tidak terpisah dengan lengkap. Embrio ini masih lagi terlekat antara satu sama lain, jadi boleh jadi melekat pada kepala, punggung atau perut. Jadi ini adalah kembar siam di Malaysia yang berjaya dihasilkan melalui pembedahan. Kenapa namanya kembar siam? Kerana mengambil daripada anak kembar siam yang pertama, kembar yang melekat berasal daripada negara Thailand, itu Siam. Jadi biasanya kembar siam ni kita tidak keluarkan secara normal, tapi perlu melalui pembedahan. Jadi kembar siam mungkin berkongsi jantung, otak atau hati. Dan pakar pembedahan boleh mengasingkan kembar jika ia berisiko. Okey, ini adalah kembar yang dipisahkan, di mana masing-masing mendapat satu kaki dan telah hidup dan membesar sehingga ke peringkat universiti.